Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, selamat tengah hari. Alhamdulillah dapat bersiaran hari ini. Okay, thank you so much. Hari ini apa yang saya nak kongsi ialah tentang pengamalan diet seimbang. Okay, so di kalangan wanita, okay, especially untuk wanita yang sedang hamil, wanita yang sedang menunggu masa untuk melahirkan dan juga wanita yang berpantang dan menyusu. Okay, tapi dia agak general lah topik ni. Okay, so I think I will share with you a little bit. Okay, tapi my concern sekarang ialah kenapa saya fikir pasal food ni, sebab food ni lagi senang kita nak kita nak tengok benda ni, kita nak makan ataupun kita nak control daripada lifestyle. So contoh macam nak buat senaman apa tu semua macam memang agak mencabar lah, okay, dalam keadaan sekarang. So food lagi senang untuk saya kongsikan, right? So saya pergi terus kepada saya punya sharing. Okay, so ini saya ambil daripada myhealth.gov.my. So nak check sekejap, dapat kita tengok. Sekejap ya. Alright. Okay, boleh. Right. So tak tahu macam nak besarkan. Right. Anyway, so okay. Apa yang kita makan akan menentukan tahap kesihatan kita. So amalan diet yang seimbang dapat membantu menghindarkan stres. Right. So saya sentuh kepada stres adalah kerana lately kita lihat ramai yang terjejas dengan perkembangan semasa di dalam PKP ataupun proses pemulihan, whatever, dalam fasa, whatever it is. So ramai yang terjejas. Jadi pengambilan makanan tu dikenal pasti sebagai satu antara faktor yang boleh menjagalah kita punya stres. Okay? So stres yang keterlaluan boleh mengurangkan tenaga, menghakis memori, melemahkan sistem imun, mengganggu mood, mengurangkan tumpuan dan juga boleh memberi kesan kepada semua organ serta fungsi tubuh badan kita. Okay, so dengan pengambilan diet yang seimbang, kesihatan yang baik dapat dikekalkan di samping memastikan tahap mental dan fizikal sentiasa stabil. So ni saya punya tajuk sebab saya tahu ramai yang terkesan. Actually saya kena berterus terang, kalau duduk di dalam rumah ni pun kita ada orang kata something like cabin fever. So kita pun kadang-kadang tak ada mood, kita pun kadang-kadang berhadapan dengan mood swing, okay, dan kadang-kadang kita pun tak ada semangat juga nak buat kerja dan sebagainya. Tapi sebab orang kata kita dah melalui ini about almost 15 bulan. Jadi benda ni memang akan orang kata dapatlah momentum dia dia orang kata menyumbang kepada kita rasa stres tu, okay, sebab kita pun manusia biasa. Jadi kita fikir bersama-sama kita saling mengingati supaya tak rasa diri sendiri sahaja yang melaluinya. Okay, semua orang sedang lalu sekarang ni. Okay, so pemakanan dan stres. So stres boleh menyebabkan kehilangan dan kekurangan nutrien seperti vitamin C, B kompleks, magnesium dan kalsium. Semasa stres, kita mudah untuk mengalami masalah emosi. Okay, di mana kita akan makan saat tak lapar ataupun makan makanan yang tak berkhasiat. Kita melangkau waktu makan utama, terutamanya sarapan, dan merasa lapar yang keterlaluan pada waktu tengah hari dan kemungkinan besar memilih makanan yang tidak berkhasiat. Okay, so pengambilan makanan mengandungi tinggi lemak, garam dan gula. So ni SOS lah saya panggil, okay, iaitu salt, oil dan sugar. Right? So mengambil snack yang tidak sihat seperti makanan ringan dan mengambil makanan segera yang boleh didapati dan tidak memerlukan penyediaan. So tu ada di kalangan mothers, dia rasa dia makan, tapi sebenarnya dia ambil apa yang sempat saja. So tak sempat nak buat makanan yang berkhasiat. Okay, so perlunya pengalaman diet seimbang. Diet yang seimbang membekalkan nutrien dan tenaga yang diperlukan dalam membantu menangani stres. Okay, so kepelbagaian dan diet yang seimbang dapat memastikan badan kita mendapat semua nutrien yang diperlukan. Right, so apa dia makanan yang membantu mengurangkan stres ni? Right, so antara makanan yang membantu bagi mengurangkan stres adalah sumber ke kacang.
seperti badam, pistachio dan kacang walnut. Dia kaya dengan vitamin, okay, dan zinc. Dan juga membantu rembesan serotonin, ya, hormon yang memberikan rasa kegembiraan. Okay, so kalau kita rasa sedikit dalam tekanan, cuba cari ke kacang. Okay. Kemudian sumber ikan. Sumber ikan terutamanya ikan laut. Seperti ikan salmon, mackerel, tenggiri dan kembung dan sebagainya. Okay, so adalah makanan yang kaya dengan omega 3 yang membantu menstabilkan stres, iaitu hormon kortisol. Okay. Kemudian susu. Susu juga kaya dengan antioksidan dan mengandungi kalsium yang tinggi. Right. Kemudian labu merah dan jambu batu kaya dengan vitamin C. Okay, so vitamin, keadaan stres yang berpanjangan boleh menyebabkan kekurangan menyimpan vitamin C. Okay, right. Kemudian bijirin penuh seperti roti mir penuh, okay, bijirin sarapan pagi, beras perang, oat. Semua ini adalah karbohidrat kompleks. Saya suka perkataan ni, karbohidrat kompleks yang bertindak merangsang pengeluaran hormon serotonin, iaitu bahan kimia pencetus rasa gembira di dalam otak. Okay. So bijirin pula kaya dengan vitamin B dapat meningkatkan tenaga dan mengurangkan keletihan. Okay. Pengambilan buah-buahan dan sayur-sayuran yang tinggi dengan antioksidan seperti vitamin C, E dan beta-carotene membantu mengurangkan kesan radikal bebas. Okay. So vitamin C yang baik adalah jambu batu, brokoli dan oren. Vitamin E yang baik, betik, bayam, zaitun. Manakala makanan yang tinggi dengan beta-carotene termasuk keledek, lobak merah dan labu. Kita tengok yang warna kuning ataupun oren tu kan. Okay. Terakhir sekali ialah apricot kering amat kaya dengan magnesium dan khasiat untuk membantu menenangkan otot dari dalam. Magnesium juga berfungsi membantu mengawal atur hormon stres. Okay, so tips menghindari stres melalui pemakanan dan gaya hidup. So first, ambil diet yang tetap. Sebab tu kita fokus kepada main meal iaitu breakfast, lunch dan dinner, dan kita ada snack in between tu. Right? So ambil diet yang seimbang, so tengoklah piramid makanan, keperluan karbohidrat, protein, mineral, serat dan vitamin. Okay? Mana yang kita boleh lebihkan. Kurangkan pengambilan kafein. Okay, so dalam keadaan sekarang, okay, pengambilan kafein seperti kopi tidak lebih daripada 2 cawan sehari. So banyakkan minum air, mineral atau air kosong. Kerana pengambilan kafein yang banyak akan lebih meningkatkan stres serta mengurangkan tumpuan dan keberkesanan dalam kerja serta mengganggu kualiti tidur, especially in situation macam sekarang. Right, kurangkan pengambilan garam. Okay, so sebab tu kita galakkan makan masak sendiri supaya kita boleh kawal garam. Okay, sebab dalam makanan segera, makanan proses, makanan ringan, makanan yang orang kata berjeruk ni semua, kita tak boleh kontrol kandungan garam dia. Okay, kurangkan gula. Okay, so kurangkan gula untuk memastikan kapasiti sistem imun dalam pengurusan stres kita. Okay, right. So, berhenti dari pengambilan alkohol. Right. So, ni memang pasti sebab dikaitkan dengan stres yang tinggi ya untuk mereka yang mengambil alkohol. Kemudian keperluan vitamin dan mineral yang cukup. So, ni yang kita ambil daripada buah dan sayur. Okay, keperluan bahan makanan yang mengandungi probiotik sangat bagus. Okay, so seperti yogurt, cheese kan. Okay. Kemudian penggunaan kekalkan berat badan. Okay. So dengan membuat aktiviti fizikal sekurang-kurangnya 3 kali seminggu selama 30 minit. Dan hentikan tabiat merokok. Okay. Nikotin yang terdapat di dalam tembakau memberikan rasa ketenangan pada jangka pendek. Tetapi toksin di dalam nikotin akan meningkatkan degupan jantung dan stres. Right, so hari ini simple saja tentang pengamalan diet seimbang kerana dalam keadaan sekarang kita masih lagi orang kata whatever they call it, lockdown ke fasa apa sahaja ke, okay, kita masih tak bebas lagi, tak boleh keluar rumah, tidak
apa yang tak perlu. Kalau nak keluar rumah kita kena tengok juga kan, kita office pun tutup, shopping malls pun tutup. Okay, so banyak benda ada restrictions, so kita akan jadi lagi stres. Sebab ini adalah gaya hidup kita sebelum ini. Okay, jadi bagaimana untuk mengurangkan stres tu, kita kena ambil makanan yang boleh membantu. Seperti yang saya kongsi tadi, seperti sumber kekacang, sumber ikan, susu, okay, labu merah, jambu batu, bijirin penuh, buah-buahan, sayur-sayuran dan buah-buahan kering lah. Okay, kita ambil ni untuk membantu mengurangkan stres kita. So kita tak pasti tau sebenarnya stres tu tengah compiling, stres tu tengah berkumpul. Okay, sebab kita dah lama duduk dalam keadaan macam ni. Okay, so technically kita dah lebih 15 bulan dalam keadaan macam ni dan kita duduk lagi dalam PKP fasa apa sahaja yang berlaku sekarang. So I think it's going to be not healthy, right? So kita kena counter benda ni dengan cara memilih makanan yang seimbang. Okay, right. So I think itu saja perkongsian saya. Alright. So saya nak stress tentang pengambilan makanan yang seimbang untuk mengimbangkan rasa stres dan tekanan, terutama bila duduk di rumah ni. Right. So for Pantang Plus, okay, saya nak kongsi, kita juga menghadapi masalah pelanggan yang menghadapi masalah tentang pemakanan dia. Okay, so dengan itu kita decide kita tambah satu servis lagi kepada pelanggan, iaitu penghantaran makanan. Okay, servis penghantaran makanan berpantang ni tetapi hanya di kawasan Kelang Valley lah buat waktu ini, kawasan Lembah Kelang sahaja. Okay, so kerana faktor logistik dan juga faktor makanan itu sendiri. Sebab makanan ni perlu disediakan dengan segar. Jadi kalau mengambil masa yang lama untuk dihantar, so boleh merosakkan juga kualiti ataupun mutu makanan. So saya nak kongsi sekejap ya. Okay. Alright, so ini daripada kami punya Facebook. Okay, Facebook Pantang Plus. Okay, so iaitu saya susah pakai rumah. So kita ada sekarang servis delivery makanan. So kelebihan kami right. Okay. So kelebihan kami pertama ialah makanan ini tak ada MSG. Okay, tak ada minyak, okay, tak ada bahan pengawet, okay, menggunakan hanya garam bukit, menggunakan gula sebagai perasa, bahan dan rempah dan herba premium terpilih. So healthy cooking method iaitu rebus, kukus, bakar, menggunakan beras basmati dan beras merah sahaja. Okay, so berpantang masakan Melayu, cuma ada sedikit fusion lah. Okay, kemudian kita berkolaborasi dengan penyedia yang sudah memiliki 7 tahun pengalaman. Okay, so boleh terus hubungi saya punya customer service. Okay, kemudian apa yang kita sediakan ialah sajian harian yang sedia dimakan. Okay, so kita akan buat penghantaran 2 jenis lauk untuk makan tengah hari dan makan malam. Okay, dan ada buah. Okay, ada buah untuk sajian tu tengah hari dan malam. Okay, so kita sediakan nasi. Okay, sebab dalam pantang perlu kata pulihkan. So ada dua type of nasi saja, iaitu beras basmati dan juga beras perang. Okay, so untuk wanita berpantang, kalau 2 minggu pertama tu hanya sediakan lauk sajian ikan saja.
Okay. Kemudian kita ada juga pilihan frozen food. Frozen food ni ialah makanan yang dah sedia masak akan dibekukan, right, dan dihantar kepada pelanggan dalam keadaan sejuk beku lah. Jadi apa yang pelanggan perlu buat, dia boleh panaskan lauk untuk waktu makan yang dihendak tu. Okay. So ada juga dua jenis lauk, dinner orang kata tengah hari dan malam lah. So cuma frozen food tak ada nasi sebab memang susah untuk kita masak nasi untuk 7 hari ke untuk 14 hari. So biasanya nasi memang pelanggan akan masakkan lah. Okay, so penghantaran pun seminggu sekali untuk 7 hari yang kita dah terima pesanan tu. Okay, so lauk frozen hanya disediakan selepas mendapat orang kata pengesahan daripada pelanggan dan baru kita sediakan. Okay, so dia bukan lauk-lauk yang dah lama, kita akan masak special apabila pelanggan itu menempah. Okay, right. So kemudian sajian harian kita ada price kat sini, so boleh tengoklah nanti. Okay, ada price dia. Kemudian kawasan penghantaran adalah hanya sekitar Lembah Kelang saja. Okay, so saya harap ini adalah satu alternatif kepada wanita yang sedang berpantang. Okay, kalau dia fikir kadang-kadang kita ni kan dalam dalam pantang kita banyak masa nak siapkan makanan. Sebenarnya kita nak attend anak kita nak attend diri kita dan sebagainya pun kadang-kadang kita tak sempat. So lebihlah baik kalau kita dapat buat tempahan untuk penghantaran makanan. Okay, so kat Pantang Plus kita dah cuba buat ni, jadi kita rasa alangkah mudah ibu sekarang dalam pantang, dia tak payah fikir lagi hal-hal masak ni. Okay, so semua information ni ada dekat Facebook, puan-puan boleh tengok. So yang the best ialah kalau boleh orang kata saya stop sharing. So kalau boleh memang digalakkan menempah lauk-lauk untuk makan senang, kita dah tak payah fikir yang itu. Okay, so saya akan terus untuk mencari memberikan poin-poin yang tepat untuk ibu dia dapat menempah makanan. Okay, right, sekejap ya. Teknikal sini saya nak okay. So I think itu sahaja untuk hari ini. Sekejap ya, saya tukar. So kongsikan. Okay. So untuk ibu yang dalam nak berpantang, dia fikir dia mungkin banyak masa kena ambil untuk sediakan makanan dan sebagainya, so lebih baik dia tempah makanan penghantaran. So kami buka slot untuk tempahan, jadi dia memudahkan, dia tak perlu banyak masa bertumpu kepada dapur sebab kita ada baby dan ada diri kita untuk kita lebihkan masa untuk beri tumpuan. So apa kata consider untuk menempah makanan berpantang. Okay, so tu dia punya information, boleh hubungi customer service kami lah. Okay, dan seterusnya saya juga nak pesan tentang vaksin. Okay, untuk ibu hamil dan juga untuk ibu menyusu ada vaksin yang sesuai. Jadi tolong update dan kemas kini di aplikasi MySejahtera. Okay, dan akhir sekali adalah sudah. Okay, untuk memaskini status di MySejahtera. Kemudian yang akhir sekali adalah untuk buat turun ibu percuma kami. Okay, so boleh baca tentang panduan pemakanan semasa hamil. Right, I think that's all from me for today. So take care, stay safe. Kita dalam fasa, kita nak pergi ke fasa seterusnya. Saya tak tahu dia akan ambil masa macam mana. To be honest, saya tidak menyukai situasi sekarang kerana bagi saya ada elemen manipulation, right? Tetapi kita terpaksa akur dan kita sama-sama berdoa semoga
bacaan statistik tu boleh kurang, so kita boleh dapat kehidupan yang kita kendaki lah. Okay, so meanwhile jangan stres-stres, try look at pemakanan. So ada banyak sumber makanan yang boleh membantu kita mengatasi stres. Okay, then sejak semalam saya tengok ramai orang kongsi, jadi aku kata kalau perempuan perlukan pertolongan, kibarkan bendera putih di rumah supaya dapat dikenal pasti dan kata dapat orang menghulurkan bantuan. Okay, jangan malu, jangan segan sebab semua dalam keadaan yang sama sekarang ni. So aku kata kalau perlukan bantuan, you can shout it out dekat social media ataupun letak bendera dekat rumah. So I feel saya rasa sangat bagus idea ni. So kita dah tak ada rasa nak shaming siapa-siapa, semua orang dalam situasi yang sama. Okay, so I think with that, you guys take care and untuk hubungi kami ya. So untuk hubungi Nora, okay. Alright. So ada nombor hubungi hotline kami 012-2020-945 dan juga untuk chat sebagainya boleh. So reach out to us if you need help. Kita boleh salurkan kepada badan-badan yang tertentu. Okay, so kita jadi ejen penyebaran maklumat. So perempuan stay safe. Okay, stay safe, stay strong. So we are all into together. So take care so much. Nanti kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.